Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 September 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan untuk membebaskan Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan daripada dua pertuduhan. Ia berhubung tuduhan tidak mengisytiharkan RM2 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak dan memberi pernyataan palsu kepada SPRM. Hakim Ahmad Syahrir Muhammad Saleh memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mukhzani Faris Muhammad Mukhtar memaklumkan pihak pendakwaan menarik balik kedua-dua pertuduhan itu. Ini selepas Ahli Parlimen Pontian itu bersetuju membayar kompaun berjumlah RM1.1 juta semalam. Pada 21 Januari 2020, Ahmad didakwa melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan cara tidak melaporkan pendapatan sebenar berjumlah RM2 juta yang diterima daripada Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ahmad juga didakwa memberi pernyataan palsu kepada SPRM semasa percakapannya dirakam di bangunan Parlimen pada 4 Julai 2019. Dalam pada itu, SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa Ahmad pernah ditawarkan kompaun pada Oktober 2019 namun dia memilih untuk dibicarakan. Sementara itu, Najib mempertahankan dana yang disalurkan kepada Ahmad Mazlan adalah dari Kementerian Kewangan Arab Saudi dan bukannya dana haram. Najib berkata pembebasan Setiausaha Agung UMNO itu daripada pertuduhan dihadapinya membuktikan pihak pendakwaan yakin akan tewas jika kes berkenaan diteruskan. Dalam hantarannya di Facebook, Najib berkata wang yang diberikan kepada Ahmad dan beberapa pihak yang disenaraikannya berasal dari dana sekurang-kurangnya RM642 juta yang diterima dari Kementerian Kewangan Arab Saudi. Jelas Najib meskipun Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini mengetahui dana berkenaan datangnya dari Kerajaan Arab Saudi, namun mereka tetap mengaitkannya dengan 1MDB. Tambahnya sehingga hari ini tiada seorang daripada Pakatan Harapan berani menafikan atau mengakui perkara ini walaupun telah berkali-kali dibuktikan di mahkamah oleh SPRM dan pihak bank. Dalam pada itu, Najib berkata Ahmad mengaku salah dalam kes ini tetapi memilih untuk membayar kompaun bagi menjimatkan masa dan kos guaman serta mengelak masalah berterusan berhubung imej beliau. Dalam satu lagi hantaran berasingan di Facebook, Najib juga mempertahankan kompaun RM1.1 juta yang dibayar Ahmad antara lain mengambil contoh beberapa kes mahkamah melibatkan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Baik, berita yang seterusnya. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin hari ini mengesahkan tiada kebocoran data yang berlaku di Jabatan Pendaftaran Negara membabitkan sistem My Identity. Bagaimanapun katanya, polis akan membuat siasatan terperinci jika benar kebocoran data itu berlaku seperti yang didakwa. Jadi jangan ada buat assumption mana-mana buat masa ini. Kadang-kadang ini hanyalah strategi mereka untuk menjualkan data. Jadi saya ingin maklumkan kepada rakyat semua bahawa pasti PDRM akan siasat secara detail nak tahu di mana kebocoran kalau benar-benar ada kebocoran itu berlaku. Walau bagaimanapun telah pun diumumkan sedemikian rupa oleh kumpulan-kumpulan ini, maka kita akan lakukan penyelidikan siasatan yang lebih mendalam supaya dapat lebih kepastian seperti. Katanya Kementerian Dalam Negeri akan sentiasa memastikan keselamatan dan integriti data rakyat Malaysia yang berada di bawah jagaan JPN adalah terjamin. Sebelum ini, blog teknologi lawyat.net melaporkan bahawa data peribadi yang didakwa diperoleh melalui sistem My Identity dijual dalam talian dengan harga 0.2 BTC atau kira-kira lebih RM35,000. Azalina Othman Said menggesa kerajaan berlaku adil dalam isu hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing. Ahli Parlimen Pengerang itu mempersoalkan mengapa kerajaan masih bertegas meneruskan rayuan terhadap keputusan mahkamah yang membenarkan kewarganegaraan automatik untuk golongan tersebut. Saya sampai hari ini tak faham, Tuan Ketua pun peguam, saya pun peguam, kita pun agaknya dua-dua pun tak faham. Saya tak tahu apa ruginya Tuan Ketua.
Kedua, kalau kita nak berlaku adil, saya nak cakap pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga sahabat-sahabat menteri, berlakulah adil kepada semua. Kalau ibu tak dapat, bapa pun jangan bagi. Kenapa ibu tak boleh, bapa boleh? Ini saya tak faham. Dalam pada itu, bekas Menteri Undang-Undang itu turut membangkitkan pelaksanaan mahkamah dan bilik saksi khas bagi menguruskan kes penderaan seksual kanak-kanak yang telah tertangguh sekian lama. Berapa banyak kes anak-anak didera di rumah? Berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah? Nak bawa ke mana? Kalau setakat nak jadi menteri, ini pun tak boleh selesai, tak payahlah jadi menteri. Nama saya Nur Aini binti Abdullah. Anak saya Saswani binti Besa, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan je. Lepas 2 minggu dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam. Mata dia boleh nampak, kalau gula tinggi dia macam kabur sikit. Dulu dia insulin kan. Ubat dia kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shock, tak injek banyak. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menggesa ketulusan kerajaan mengenai sumber dana yang akan membiayai rancangan Malaysia ke-12 yang baru diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ini katanya memandangkan negara sangat terkesan akibat pandemik COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi yang terbantut semenjak 2 tahun lalu. 2 hari lalu, Ismail Sabri memberitahu Dewan Rakyat kerajaan akan memperuntukkan RM409 untuk projek pembangunan baru dan sedia ada. RMK12 juga dijangka menjadikan Malaysia negara berteknologi dan berpendapatan tinggi menjelang 2025 dengan rancangan dasar negara untuk 5 tahun akan datang. Dalam pada itu, Muhammad juga berkata amat penting kerajaan mengambil kira dampak pandemik yang telah menghapuskan pelbagai status quo dalam pencapaian ekonomi dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan perkiraan KASA, Muhammad berkata, Malaysia telah mengalami kesusutan nilai pembangunan sebanyak 5 ke 8 tahun kebelakang dalam senario kes terburuk. Dalam pada itu, Muhammad juga menekankan pemodenan sektor kesihatan negara seharusnya melangkaui pelaburan infrastruktur fizikal termasuk pembinaan lebih banyak hospital serta menaik taraf kualiti hospital nasional. Polis menafikan sebuah tokong dirobohkan dalam satu insiden rusuhan yang menyaksikan sekumpulan individu menyerang mesin jentolak dan anggota polis di Salak Selatan semalam. Ini susulan tular rakaman video di media sosial yang mendakwa sebuah tokong Cina dirobohkan. Ketua Polis Daerah Ceras Muhammad Izam Jaafar berkata, kejadian bermula apabila pihak Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur menjalankan operasi untuk membina pagar penghadang bagi membina jalan untuk dijadikan laluan ke sekolah. Menurutnya, semasa operasi dijalankan, terdapat lebih kurang 30 orang lelaki dan wanita membawa kayu dan besi bagi menghalang mesin jentolak dan menyerang anggota polis. Muhammad Izam berkata punca kejadian disyaki susulan kumpulan itu tidak berpuas hati kerana kerajaan mahu membina jalan dan mengambil semula tanah milik kerajaan sekaligus menjadikan kawasan tokong berkenaan sempit. Seramai 4 lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung insiden menghalang dan menyerang anggota polis dan kes disiasat di bawah Seksyen 148 dan Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Sehubungan itu katanya pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan dan menggugat ketenteraman awam. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.